لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحاب النظام مشايخ وشؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadiahkan Fatihah pada pengarang asal dan penterjemah kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya, sahabat saya, Tuan Imam Syekh Bani dan pasal masjid muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat bersama kita pada malam dan saat yang bagi ini kita mengulang kaji satu karangan ulama besar, iaitulah Al-Imam Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari, yang diterjemahkan kitab ni oleh Ba'dus Salihin, setengah daripada orang salih Al-Arif Billah Syekh Abdul Malik, atau dikenali dengan Tok Pulau Manis ni. Jadi kitab teks kita pada malam ni kita gunakan satu kitab yang masyhur, itulah karangan Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari yang diterjemahkan oleh Al-Arif Billah Syekh Abdul Malik ataupun Tok Pulau Manis. Itulah kitab hikam. Hikam ni banyak, hikam Ibn Atta, hikam Abi Madian, hikam Gausiah, dan banyak lagi lah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT dan diberi petunjuk dan hidayat, inayah dan riayah untuk kita memahami akan isi kandung karangan Al-Arif Billah, dan dapat kita beramal dengan insya-Allah dan dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah terjemah syarah kitab hikam bahasa Arab karangan Imam Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari. Diterjemahkan dia dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama ussalihin, dan tiada hamba dapat akan ketentuan namanya dengan nas, tapi telah dikhabarkan hamba oleh ba'du thiqat bahawa menterjemahkan kitab ini adalah Maulana Al-Allamah Al-Imam Al-Arif bimaulahu Al-Malik Al-Andam As-Salih Al-Amin Al-Wali Al-Wasil, yang mempunyai maqamat yang aliyah dan karamat yang masyhurah. Dimakrufkan dia dengan gelaran Tok Pulau Manis, ya, negeri ahli negeri Terengganu. Afadallahu alaihim sahib ar-rahmah wa ridwan wa amadana bi barakatihim wa nafaihim madadal azmani amin ya rabbal alamin. Sikit catatan di kitab ini yang patut mengajinya, dan umpama emas sudah diujinya, dan umpama pula makanan dihidang yang lain tudung sajinya, dan umpama pula buah-buahan isinya dan minyak di dalam bijinya. Kerana ialah yang menyampaikan kepada Tuhan lagi besar pahala dan kejinya, dan yang dapat ilmunya mengamalkan, orang itulah sebenar dipujinya. Syurga itulah kediaman yang kekal, ilmu itu pintu dan bijinya. Yang jahil dengannya api neraka selar sengat tikam gergajinya. Ya Rab, kurniakan akan kami futuh Engkau
bagi tiap-tiap hamba mengajinya. Ya. Di perbahasan kitab ini adalah perbahasan ilmu tasawuf ataupun dipanggil ilmu sir atau dinamakan ilmu hakikah atau dinamakan ilmu ihsan, ya, berbagai-bagai nama lah yang diletakkan oleh ulama bersesuaian dengan perbahasan mereka. Kemudian lafaz yang pertama dipanggil al-hikam. Hikam dijamak daripada kalimah mufrad di hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Iaitulah kurniaan-kurniaan futuhat ataupun pembukaan-pembukaan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada batin hati para aulia. Hikmah-hikmah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila rohani mereka itu suci. Ya, sebab dalam kitab ini akan disebut di antara matan yufarriq qalbak minal aghyar yamlahu bil ma'arif wal asrar. Farriq mana kosongkan, bersihkan, kosongkan, sucikan batin hati kamu lain daripada Allah taala. Jawab dia yamlahu bil ma'arif wal asrar. Dan saya dipenuhkan batin hati kamu dengan ma'rifat dan sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syaratkan oleh Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa sungguh kepada Allah Ta'ala, zahir dan batinnya, maka Tuhan akan memberikan pengajaran terus daripada dia. Dipanggil ulumul laduniyah ataupun dipanggil ilmu wahbiyah. Ilmu wahbiyah, bukan ilmu wahbi kan, ilmu wahbiyah. Satu kurniaan dari Allah. Dan dalam hadis Nabi sebut, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia dah ketahui, maka akan diberikan ilmu terus daripada Allah Taala. Ini isyaratnya adalah ulumul laduniyah. Isyarat kepada ilmu laduniyah. Di ilmu dia ada dua, satu ilmu dipanggil iktisabi. Ilmu iktisabi. Mana ilmu yang kita usaha. Kita belajar, guru, ada kitab, menghafal atau ilmu untuk mengetahui akan segala hukum hakam Allah SWT. Dan satu lagi ilmu dia panggil ilmu dalam bentuk laduniyah. Ilmu dibentuk dalam bentuk fuyudat, kurniaan-kurniaan limpahan dalam batin hati yang telah bersedia menerima limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil ilmu laduniyah. Ini dipanggil ilmu laduniyah. Dan perbahasan dalam kitab tasawuf dia menuju kepada dipanggil tauhidul khas. Ada pun kita belajar sifat 20 dan sebagainya, dipanggil itu tauhidul am. Tauhid untuk kita membezakan antara makhluk dengan pencipta, antara makhluk dengan khalik, ya, antara yang qadim dengan yang muhdas. Ya, itulah perkisaran dia, tangkapan akal gitu. Sebab itu digunakan hukum akal. Ya. Adapun tauhidul khas, dia menuju kepada pentauhidan secara rasa, dipanggil zauqi. Zauq, wujudan, syuhud dan ayyan. Ya, itu perbahasan tuan-tuan. Ia telah merasai, bukan sekadar mengetahui dan beriktikad, tapi merasai. Contoh dia, innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala sami', dia mendengar, basir, dia melihat. Allah Ta'ala mempunyai sifat basar. Basir, zatun muttasif bil basar, zat yang bersifat dengan basar. Jadi berdasarkan nas Quran, kita membina satu akidah bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar. Contoh dia lah, basar dipanggil sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala. Satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Setakat tu. Ada pun tauhid khas, dia pergi ke depan lagi. Bukan sekadar kita mengetahui Tuhan tu bersifat basar, tapi kita sentiasa terasa kita dipandang lihat oleh Allah Ta'ala. Kita sentiasa, kita berjalan, kita duduk, kita bangun, sentiasa dipandang lihat oleh Allah Ta'ala. Ini masuk dalam umum hadis Rasulullah SAW, afdalul iman an ta'lamallaha haitsuma kuntah. Iman yang paling afdal, kata Rasulullah SAW,
anta'lamallah, kamu sedar akan Allah Ta'ala haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Kita berada di rumah, di pejabat, kita bekerja, di laut, di darat, kita memandu, di mana saja hati kita tidak putus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang disebut dan disunatkan kita baca awal bangun tidur dia, selepas kita baca doa bangun tidur kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sunat kita buka jendela kita, buka tingkap, kita pandang ke langit, baca ayat 190 dari surah Al-Imran. Buka jendela, jangan buka pintu kan pencuri masuk. Sekarang pencuri dia berjamaah. Buka tingkap, kita tengok ke langit, baca ayat tu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, semua dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukarnya malam dan siang, la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi pertukaran. Pertukaran malam dan siang, la ayatin liulil albab, menjadi tanda yang jelas kepada orang yang hidup basirah, mata dalam dia. Siapakah dia orang yang dikatakan ulil albab? Albab jamul lubbin, iaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Qiyaman, dia berdiri, qu'ud, dia duduk, wa ala junubihim, dan berbaring, ay ala kulli halin, semua keadaan. Dia berdiri, dia bangun, dia duduk, hati dia ma Allah, berserta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasakan kebesaran dan kehebatan Allah yang maha dahsyat. Itu satu daripada sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, iaitu matanya, basar, mata luarnya melihat kepada makhluk, adapun mata dalam dia memandang kepada Khalik. Sebab tu kita buka mata biar dua sekali lah. Buka mata luar, mata dalam kena buka. Jangan kita buka mata luar, mata dalam kita kejam. Ini problem besar. Akhirnya kita tak nampak kebesaran Allah, kita hanya nampak kebesaran makhluk yang tidak ada besar pun. Itu di antara Allah sebut menuju ke arah itu, iaitulah orang yang apabila terasa zauq hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebut golongan ni ulul albab, ya. Jadi proses dalam ilmu tasawuf dia nak pergi ke arah itu, penyucian dalaman kita, supaya kita mengenali Allah Ta'ala dengan pengenalan yang lebih dekat, dengan lebih pengenalan yang lebih hampir, iaitu mengenali dengan rasa hati, dengan pembukaan dalaman yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Sebab ibadat apabila bertapakkan dengan ada kontak rohani kita dengan Allah Ta'ala, ada rasa kita dengan Tuhan, dia ada lain. Ya. Kalau dia semayang, dia angkat takbir, di hati dia mi'raj ke hadrat Tuhan. Ya. Kita bila semayang, belum rokok, dah rata pergi Johor, Singapura, begitu. Ya. Yang ke laut, pergi ke laut. Yang ke pejabat main komputer dalam semayang pun ada kan. Ya. Macam-macam hal. Ya. Belum rokok, kadang-kadang dah terbarai semayang kita. Itu satu pengkhianatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala suruh sembahyang,
Wa aqimis salam li zikri. Dikan kamu akan sembahyang untuk hudur hati kamu menghadap hadrat Allah Ta'ala. Sebab itu sampai perbedaan sembahyang yang sebenar bahawa dia jadi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang akan jadi benteng daripada fahsya' dan munkar. Sembahyang mana tu? Sembahyang yang macam mana Rasulullah suruh. Ya, itulah sembahyang zahir dan batin dia, sebagaimana dibahas panjang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini adalah untuk membahas tauhid, ilmu tasawuf dan peringkat mutawassit. Dia tasawuf peringkat mubtadi macam Minhajul Abidin, Hidayatus Salikin, ya. Adapun Hikam Ibn Atta, Hikam Ibn Ruslan, Hikam Abi Madian, dan yang setara dengan dia lah dipanggil peringkat mutawassit. Dan ada satu lagi yang peringkat tinggi lagi, macam karangan Ibnu Arabi, Futuhatul Makkiyah dan seumpamanya, ya. Jadi perlunya bagi kita mendalami dalam ilmu perkembangan kerohanian dipanggil ilmu tasawuf, sebab untuk kita membersihkan amalan yang telah kita laksanakan, ya, supaya amalan kita bersih, diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sah, dijadikan bekalan untuk kita bawa ke akhirat. Sebab bimbang-bimbang kalau amal kita dibuka, sebab kita perlu melalui dua pintu. Satu dipanggil babul amal, satu lagi dipanggil babul qabul. Ya, babul amal, Tuhan buka pintu untuk kita beramal, alhamdulillah. Satu lagi minta Tuhan buka babul qabul, pintu penerimaan. Amal yang kita buat Tuhan terima. Kita bimbang kalau amal kita buat besok tengok tak ada. Itu baik. Lepas tu dalam hadis Rasulullah menyatakan benda yang paling dibimbang, akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Akhwaf, yang benda yang sangat-sangat dibimbang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sendiri bimbang, ya, kepada umat dia, asyirkul asghar adalah syirik yang kecil. Apa dia? Wa huwa riya. Ya, syirik ni ada tiga bagi. Yang pertama asyirkul jali atau asyirkul akbar, yang kedua asyirkul asghar, dan yang ketiga asyirkul khafi. Syirik yang pertama asyirkul jali, dia ni menghapuskan, sifat dia ibtal, dia membatalkan akan iman dan akidah. Bila ada syirik, dia ambilnya patung-patung, batu-batu yang diukir, kayu-kayu yang dipahat, dijadikan bahan sembahan. Alhamdulillah kita tak kena yang ni lah. Yang ni kita lepas, ya. Syirik ini dipanggil ibtal iman, membatalkan iman dan akidah, dan orang dia akan kekal dalam neraka wal'iyadzubillah. Dan syirik yang kedua, yang ni kita tengah berasak ni, ya, dipanggil asyirkul asghar, iaitu ar-riya. Dia buat ibadat zahirnya menghadap Allah, tapi batin di tempat lain. Ya, batin nanti suruh orang puji, seronok dengan orang pandang, gembira dengan orang sanjung, ini semua rosak. Dia membatalkan ibtal sawabul amal, dia membatalkan pahala amal, kosong besok akhirat. Na'udzubillah. Batu Rasulullah yang sangat sayang kepada umatnya, dia bimbang kena benda ni. Ni kalau benda kena ni habis besok akhirat. Na'udzubillah. Batal segala amalan. Ya. Tu syirik ni nak dibuang ni, supaya betul hati dia menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam matan akan datang dia akan disebut juga dalam munajat Ibn Atta. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi, fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi, wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, mereka yang adalah mahasin, amal saleh dia, sembahyang, puasa, zikir, ibadat, baca Quran, macam-macam dah. Tapi masawi, dikira maksiat di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Di wujudil afat, ada penyakit dalaman. Ulama kira lebih kurang 800 penyakit dalaman. Dikumpulkan dalam 10, dipecahkan. Dan kesimpulan di mana duduk dia, Swiss dia, ataupun tunas dia ialah ru'yatun nafs, memandang akan diri kita. Ya. Memandang akan diri kita. Dia tak nak pandang diri, nak pandang dia kita. Kita pandang diri kita, dia habis. Kita mula kata kita hebat, kita handal, kita.
Dia kena padamkan benda tu. Ya. Sebab dia pergi kepada tauhid lagi satu. Tauhid khas adalah membuang syirik yang khafi. Yang selalu kita sebut la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk meninggalkan mungkar maksiat dan membuat taat, tidak ada. Illa billah, melainkan bima'unatillah, dengan pertolongan Tuhan saja. Maka kalau syirik ini dia lepas, alhamdulillah, dia akan jadi orang yang muwahidina hakikatan, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala pada hakikatnya. Ya. Sebab itu dia kena buang ru'yatun nafs. Maka dia akan dibahas dalam kitab ni lah, pelan-pelan tentang minta pertolongan Tuhan biar kita faham. Sebab disebut dalam Hidayatul Azkiyah, dia kata imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil muthila. Imanu mar', iman seseorang itu la yakunu mutakammila, dia kan tidak akan jadi sempurna hatta yarana nas, sehingga dia melihat manusia ni kal ibil muthila. Macam mana dia tengok unta. Kita tengok unta ada rasa tak? Tak ada kan? Kalau kita tengok ayam itik tak ada rasa. Kita pakai baju buruk pun tak apa, pakai baju selipar terbalik pun tak apa tuan. Sebab apa? Dia tak masuk dalam jiwa kita. Tapi kalau masuk yang manusia dalam hati kita, pak dia habis. Amalan kita akan jadi masalah. Sebab tu Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ulama besar, pasal kitab dikarang misalnya. Dan sanad Imam Syafi'i pada 3 kitab besar, Wasit, Badis, Wasit. Jadi dia mula menerokai jalan kerohanian atau jalan ilmu tasawuf ni, atau ilmu ma'rifat yang khasah apabila berlaku satu cerita yang masyhur. Ya. Dia orang perempuan ni, dia ada kedatangan darah, dipanggil darah mutahayyirah. Ya. Orang perempuan dalam bahid, bila dia datang, darah dia kan straight sebulan. Darah dia tak berhenti. Maka ketika itu dia akan terbagi 2. Satu dipanggil mumayizah, satu dipanggil muqtadah. Ya, perempuan yang mumayizah dia boleh tamyiz. Darah dia mana yang kuat, mana yang dhaif. Contohnya dia datang darah bulan 10 hari hitam, 20 hari merah. Itu senang. Yang hitam dia kira haid. Ya, maka yang darah yang merah dia panggil darah dhaif, dia panggil darah istihadah. Jadi kalau 10 hari hitam, 20 hari merah, maka dia perlu qada sembahyang bapa dan tuan. Tuan-tuan laki-laki dari haid. Dia perlu qada sembahyang 5 hari. Sebab sebanyak-banyak haid, 15 hari 15 malam. Bila tetap 10 hari haid, bermakna 5 hari itu dia kena sembahyang. Tapi oleh kena darah tu ada, dia tak boleh nak sembahyang, dia kena berhenti dulu. Takut-takut berengam-engam 15 dia berhenti, okey semua okey haid, tak ada masalah. Tapi bila dia langgar lagi dah tukar hukum. Jadi dia kena qada sembahyang 5 hari. Itu dipanggil perempuan yang mumayizah. Satu lagi, dia datang darah haid, dia tak boleh beza. Straight 30 hari warna merah. Dia tak boleh beza, dia tak tahu mana haid. Kena kata dia jadi kena tengok bulan lepas. Kalau bulan lepas datang haid dia 7 hari awal bulan, bermakna itulah haid dia, bermakna dia perlu qada 8 hari. Itu dalam fiqh gitulah ya. Jadi Imam Ghazali tiba satu masalah, perempuan yang datang darah ni straight, dia tak ada beza, kemudian dia lupa yang nasiah. Maknanya dia lupa bulan lepas berapa haid. Jadi dia darah ni dipanggil darah mutahayyirah. Dia nak hukum dalam bab ibadat lain, dalam bab tanazus lain. Tengah dia nak bincang benda ni, masuk waktu sembahyang. Jadi Imam Ghazali pun sembahyang. Jadi imam, anak murid belakang beribu pun tuan. Ya. Adik dia Imam Ahmad duduk belakang dia. Tengah sembahyang adik dia mufarakah. Ya. Bila Imam Ghazali tahu yang adik dia mufarakah, dia mengadu pada ibunda, "Ya ibunda, kenapa adik tak ikut sembahyang? Malu saya orang ramai." Mak dia pun panggil, "Ya Ahmad, kenapa tak ikut abang?" Dia kata, "Macam mana ya ibunda nak ikut abang? Belakang abang penuh darah." Imam Ghazali kata, "Mana guru kau?" Sebab tengah sembahyang tadi Imam Ghazali tengah duk main hukum darah, pusing kepala dia. Dia kata, "Mana guru kau?" Dia
kata guru aku ni, kau tak boleh tak betul dia. Guru ni tepi jalan ni tuan-tuan. Tukang jahit kasut dia. Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Ya, dalam sanad An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah dia ada. Ya, sanad Syekh Abu Ali kutub min kutubil aqtab. Wali kutub kontan. Tukang kerja tukang jahit tengah kasut tengah jalan, tepi jalan. Jadi pendek cerita, dia pergi berguru, dia pergi minta nak berguru. Akhirnya ringkas cerita, guru dia kata, aku nak mengajar kau apa? Dia kata, wahai Muhammad, sedangkan ilmu kau dah melaut dah, kan? 300,000 hadis hafal, kita 30 hadis pun tak hafal. Ya, melaut ilmu kau. Tapi kalau kau nak sampai kepada Allah, kau nak sampai usul ila Allah, sampai pada makrifat yang sebenar-benar kepada Allah Ta'ala, maka kau kena buang makhluk daripada hati kau. Besok pagi kau datang di pekan ni, tengah orang ramai datang, buka jubah tu, abah jubah buka, pakai baju biasa je, ambil air, siap depan orang. Allah, kalau kita panggil apa sebab? Sebau, terus sebau. Imam, ulama besar tiba-tiba ambil timba air tepi jalan. Allah, oh, bergegau dalam dan buat. Sampai kau tengok manusia macam tunggul dia. Tak ada rasa apa lagi dah. Ketika kita bawa di bai'ah, dia talqinkan. Pum, duduk 6 hari terus jejak wali kutub Imam Mazhab. Sebab dia persiapan dah ada. Cuma nak buang makhluk daripada hati. Zahir kita bercampur makhluk, dalam jangan. Berarti Imam Ghazali tulis di makam dia, wahai manusia, engkau hanya dapat sangkar aku saja. Dalam aku bagi kekasihku Allah Ta'ala. Hatiku sentiasa dengan dia. Ya. Itu kalam Imam Ghazali dan masya-Allah. Dan kalam Rabi'atul Adawiyah begitu. Fa'abatu jismi man arada dulusi wa habibu qalbi fil fuadi anisun. Aku harus siapa nak duduk bincang boleh lah, tapi hati tak boleh. Hatiku khas untuk kekasihku ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti jalan ilmu tasawuf dan yang pergi infirad, hati dia tunggal, berlazat, bersedap dengan Allah Ta'ala. Kita hari ini bersedap makan, sudah kan? Makan, minum, macam-macam sedap dari. Satu kesedapan paling besar sekali. Waqad awhallahu ila Daud alaihissalam. Ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq hati dia dengan Allah Ta'ala. Dua. Pertama, bi dengan aku, falyafrahu. Hendaklah seronok dan gembira. Seronok dengan Allah, jangan seronok dengan makhluk. Wa bi zikri falyatanamun. Dan dengan zikrullah kamu rasa nikmat sungguh. Menyebut nama Allah itu dia punya lazat tentang tak ada cerita. Sampai tahap tu. Itu perjalanan ilmu tasawuf nihayat. Sebut dalam surah Anfal, idza zikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bergantung hati dengan Tuhan. Kun bi awsafi ubudiyah, kun bi awsafi ubudiyah, kun bi awsafi rububiyah muta'alliqah bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqah. Ini akan matan belakangan sebut. Tahqiq betul. Bentuk diri kamu, kamu bergantung, hati kamu bulat dengan dia, berlazat, bernikmat dengan dia. Dan dengan awsaf ubudiyah kamu tahqiq, maknanya dengan makam syariat dan hakikat mantap. Itu dia, ya. Jadi maknanya dikeluarkan makhluk daripada batin hak kamu, baru diterang kan, ya. Dia kata tutup, baru terbuka. Padam, baru terang. Ya, mati, baru hidup. Pening paling. Ya, padam, baru terang. Mati, baru hidup. Tutup, baru terbuka. Kita padamkan pandangan dengan makhluk, baru terbuka batin hati kita dengan Allah Ta'ala. Kita padamkan pandangan dengan makhluk, baru hati kita terbuka dengan Allah Ta'ala. Ya. Kita matikan pandangan dengan makhluk, barulah kita akan hidup rohani kita menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nantilah dibahas dalam ni panjang kita ni. Dalam kaifa dan hikam ni banyak kita ni. Di antara dia kata apa? Kaifa yashtuku qalbun suwarul aqwani muntabi'atan fi mir'atih. Kaifa ayyadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Ya. Macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Ta'ala sedangkan lam yatatahhar min janabati ghafalatih,
kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Standard sufi ni tuan, Masya Allah, draft dia terlampau tinggi, display dia terlampau cantik. Ya, orang lupa ke Tuhan tu, dia tasbihkan, dia serupakan macam orang berjunub. Pada pihak mana orang berjunub, dia telah duduk dalam masjid. Kalau boleh pun dia melintas, awamilus sabil, dia masuk pintu sana, keluar pintu sana. Dia nak duduk dalam masjid, syarat tak benarkan, sebab ni tempat mulia. Ya, begitulah batin hati manusia. Dia nak masuk hadrat Tuhan, dapat kenikmatan, lazat dengan Tuhan, dia tak boleh masuk kalau dia duduk dalam ghaflah, kelalaian. Lepas tu dia kena zikir banyak anda. Ya, tarik nafas ni Allah, turun nafas pun Allah. Ya, sentiasa di jalan dalam. Ya, itulah sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdebat dengan Ibnu Surya, seorang tokoh ulama Bani Israel, dia tanya Nabi, apa tanda Nabi akhir zaman? Kenapa anak tu mirip laki-laki? Kadang-kadang kenapa anak tu mirip perempuan? Nabi akhir zaman dia boleh jawab dia. Nabi kata apabila air benih lelaki tertinggi daripada perempuan, maka anak tu menyerupai laki-laki. Apabila air benih itu tertinggi, perempuan punya tertinggi daripada lelaki, maka anak tu akan mirip pada ibunya. Ya. Dan satu lagi, Nabi kata tanda akhir zaman, Nabi kata tidurlah oleh dua matanya tapi hatinya tidak tidur. Hati Rasulullah, mata yang tidur, dalam tidak tidur. Dia sentiasa khudur ma Allah. Dia kata sadaqta Muhammad, betul. Kau Nabi akhir zaman. Jadi, cerita ini dalam Taurat ada. Ya, bahawasanya Nabi akhir zaman kedudukan dia. Hatinya sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dulu ya. Kata fakir yang menterjemahkan ini kitab, Bismillah tu asal dia benar Bismillah, ya. Bismillah. Sebab apa dia? Kalau tanya kenapa ba tu huruf dia panjang tadi? Semua panjang. Itu kan saja-saja tu. Itu isyarat kepada alif al-mahzufah. Mana alif yang dihazaf. Asal dia biis. Jadi potong alif, dia ambil 2/3 rumah alif disambung dekat pangkal ba. Isyarat kepada alif al-mahzufah. Alif yang buang. Sebab apa? Dia satu istimal. Kena banyak kegunaan. Nabi kata kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan bismillah, dia tak ada berkat. Kalau itu berkat, terpotong berkat. Ya. Jadi maknanya itu kita isyarat dalam sufi betapa penting rangkaian hati kita dengan Allah Taala. Bila nak buat tu bismillah, buat ni bismillah, sentiasa ya. Allah tu dipanggil ismul zatul wajibul wujud. Zat, nama bagi zat yang wajib bagi ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama bagi sifat Allah Taala. Ar-Rahman dengan mana Al-Mun'im bi jala'idin ni'am, Ar-Rahim dengan mana Al-Mun'im bi daqaiqiha. Rahman, nama dia tu lafaz khas. Kita tak boleh namakan dengan Ar-Rahman kecuali isnad, kita sandarkan dengan Abdul Rahman boleh. Ya, adapun makna dia umum. Makna Tuhan beri semua. Sama ada orang beriman, orang kafir, taat, dilanggar perintah Tuhan, semua Tuhan bagi. Ya, itu makna umum. Sebab apa? Dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma sakal kafir jur'atan ma'in. Kalau adalah harga dunia ni sebelah sayap nyamuk tuan-tuan, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dunia ni sebelah sayap nyamuk dia. Ma sakal kafir jur'atan ma'in. Tuhan takkan beri orang kafir seteguk air. Sebab apa? Al-kafiru aduullah, tu musuh Allah Ta'ala. Sekarang bukan seteguk, habis dia boleh benar. Darat laut apa sesapu pun. Menandakan dunia itu tak ada nilai. Sebab Tuhan bagi lah, tak ada hal. Ya. Adapun Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqiha, kau beri nikmat yang mahal, nikmat yang hebat-hebat. Itu khas pada orang iman dia. Lepas dia umum, boleh nama Ar-Rahim saja, tapi makna dia khas. Tuhan berikan nikmat yang hebat-hebat pada orang beriman sahaja. Orang kafir tempat dia lain. Ya. Atau nikmat syurga dengan dunia ni tuan-tuan, Allah jauh. Kalau kita buka dalam hadis Sahih Muslim, disebut perbandingan. Ya. Sebab tu manusia tak akan nampak dunia ni kecil tuan-tuan. Ya, kalau kita angkat satu objek, kita kata ni benda besar atau kecil, tuan-tuan jawab besar pun salah, tuan-tuan jawab kecil pun salah. Sebab benda amrun i'tibari, benda kena i'tibar. Kalau tuan-tuan kata besar,
Kita banding dengan jari, kalau kata dia kecil, banding dengan jari, dia besar. Kalau kita kata dia besar, banding dengan bangku ni, dia jadi kecil pula. Ya, di Mesir ada banding. Jadi begitulah kita nak tahu perbandingan besar, kecil, hebat, tak hebat, kena ada banding. Manusia akan kenal apa itu dunia apabila dia kenal akhirat. Dia kenal akhirat melalui pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Apa dia nampak? Raka'atai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh ya tuan-tuan sembahyang, harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Belum sembahyang subuh lagi. Sembahyang wajib 70 kali sunat baru sama satu wajib, lagi besar. Sekali sembahyang subuh sunat kita dah dapat lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Kita cari dunia 10 kali mati, 10 kali hidup pun suku tak dapat. Nah, itu besar ni ganjaran yang Tuhan berikan makna. Ya. Dalam hadis sahih Muslim Nabi sebut apa? Yukta bi an'amin nas min ahlin nari. Fa yusbahu sabatan fin nar fa yuqalu lahu hal mar bika shiddatun qad qala. Ya, qala wallahi. Wa yukta bi ashaddin nasi bu'san min ahlil jannah. Fa yusbahu sabatan fil jannah fa yuqalu lahu hal mar bika shiddatun qad qala wallahi la. Rawahu Muslim. Ini perbandingan tadi. Besok di akhirat Allah Ta'ala datangkan 2 pengiktibaran. Didatangkan orang yang paling kaya daripada Nabi Adam sampai kiamat, wallahu a'lam, tak tahu siapa. Tapi malamnya dia gagal menggunakan nikmat Tuhan, ringkas dia disenaraikan min ahlin nar, ahli neraka. Bila dia celup, dia satu celupan neraka, mana dia tayang neraka begitu dia tentangnya. Lalu ditanya dia, ya, hal marra bika na'imun qad, adakah pernah dulu di dunia kamu dapat nikmat sebelum ni? Dia kata wallahi la, demi Allah ya Allah, kami tak pernah rasa nikmat. Tengok ada neraka dia lupa nikmat dia. Padahal dia orang yang paling hebat. Begitulah sebaliknya. Didatangkan baita bi asyaddin nasi bu'san min ahli jannah. Orang paling susah. Daripada zaman Nabi Adam ke kiamat dia dah paling susah, tapi dia sabar, dia taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya disenarai ahli syurga. Bila dimasuk ke dalam syurga, dia celup sekali je, dia tanya hal marra bika shiddatul qad, adakah pernah sebelum ni kamu merasakan kesusahan? Dia kata wallahi la, demi Allah tak ada, saya tak pernah rasa. Dia tengok syurga hilang. Mana ada 2 benda ni berlaku tadi ni. Kita kaya 10 tahun kebelakangan, jadi korporat besar. Tapi dulu dia susah kan. Ya, dia kerja gali parit lah, dulu misalnya dia kerja lori getah lah misalnya, dia susah. Ya, jadi senang di kendian ni, dia tak boleh menghapuskan kesusahan dulu. Pakcik ni pun 5 tahun dia dulu menjelang anak dia. Mana dia boleh kira. Maknanya apa? Nikmat dunia tak sehebat sana. Ya. Begitu juga azab. Azab dunia dia tak boleh menutup. Dia masih boleh ingat lagi nikmat dia. Ya. Kalau orang terlantar di hospital tentangnya, ya, dia terlantar kita sakit, kita tanya dia orang kaya, tanya dia punya nombor akaun, 3 bank dia ingat dah. Dia ada rumah sewa 20 pintu, cukup bulan dia tu bayar pergi pintu cepat, kawan tak bayar, dia ingat. Maknanya apa? Susah dunia dia tak boleh tutup. Jadi kesimpulan dia apa? Nikmat sebenar-benar di sana, azab sebenar-benar pun di sana. Atau stand kita kena ada itu. Maknanya kalau ini kita pegang betul, insya-Allah Tuhan beri kita lambakan kemewahan dunia pun dia takkan hanyut. Dia tahu di sikit di sana lebih hebat. Dan kalau Tuhan uji dia hebat macam mana pun dia takkan melatah. Dia tahu di sikit sana lagi dahsyat. Ya, dia akan jadi reliable benda itu insya-Allah. Itu di antara sedikit ya berhubung dengan apa? Kita nak bezakan kedudukan antara dunia dan akhirat ini. Kemudian kata fakir yang menterjemahkan ini kitab. Kita hikam ni bagi Syekh Imam Tajuddin Abu Fadl Ahmad, anak Muhammad, anak Abdul Karim, anak Ata'illah rahmatullah alaihim. Dia kata pesannya telah meminta akan daku setengah daripada saudaraku yang salik bahawa menterjemahkan aku akan dia dalam bahasa Jawi supaya memberi manfaat dengan dia segala orang yang mubtadi. Maka ku perkenankan atas demikian itu dengan sekira-kira dipahamkan atau akan daku. Di kalam Jawa ni Syekh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Ya, di wali besar terbanyak karamat. Jadi
bila orang minta dekat dia ba'du salik sengaja daripada orang yang salik, mana orang yang berjalan ke hadirat Tuhan. Dia kita ada 3 peringkat sebenarnya. Satu dipanggil peringkat murid, yang kedua dipanggil salik, yang ketiga dia panggil wasil. Murid dipecahkan 3 pula. Ada muridul dunia, ada muridul akhirah, ada muridullah. Ya. Kalau muridul dunia, orang yang dalam kepala dia tak ada dunia kan. Ya. Kau tanya masjid pun tak kenal. Ya. Sembahyang zuhur berapa rakaat? Zuhur 2 rakaat boleh. Terparah. Ya langsung tak kenal yang tu ahli dunia habis. Satu lagi ahli akhirah. Ya, buat ibadat dia untuk mendapat kebahagiaan di sana. Itu ada nilai sikit dah. Yang ketiga dia panggil ahlillah. Ya, orang yang semata-mata hidup dia kerana Allah Ta'ala saja. Ya, diwakafkan diri dia kepada Ta'ala. Kita dah ucapkan wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Kita dah wakafkan. Kan? Wa mahyaya wa mamati lillah. Itu kita dah wakaf kan. Tapi wakaf betul kita tahu Allah. Habis ya. Jadi salik. Kemudian yang kedua dipanggil murid. Murid dalam istilah sufi adalah orang yang ada iradah. Arada yuridu murid adalah orang yang dikendak. Iradah kendak dia untuk sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Mana makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Disebut dalam Ihya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, apa makna sampai kepada hadrat Tuhan? Dia mendapat makrifat yang sebenar apabila dia duduk dalam makam nafsu mutmainnah. Dia duduk dia mutmainnah, maka makrifat dia dipanggil makrifat yang sebenar-benar. Ya. Apa beza dia makrifat yang ni? Dia tak dilaka misalnya. Dia tahu Tuhan ada. Dia tahu Tuhan melihat, tapi dia tak perasan Tuhan lihat. Ya, dia tahu dan dia etikad. Etikad dia sah, dia berakidah bahawasanya Tuhan bersifat dengan kamalan, di antaranya sifat Tuhan memandang dia, tapi dia tak terasa yang Tuhan pandang dia. Dia rasa orang pandang dia. Ini maknanya iman dia nafis kurang lagi. Ya, kurang lagi. Dia kena bina lagi. Ya, itu peringkat awal. Bila jejak nafsu mutmainnah, baru dia ada. Jadi masa makrifat yang sebenarnya. Ya, dia merasakan. Dan rasa dia ni, dia kena buang rasa dengan makhluk, boleh dapat rasa dengan Allah Ta'ala. Ya, buang rasa makhluk dalam tentang ni kita bincang semua dalam ni, enjin dalam ni. Ya, body kita semua tu ni mufiqah dah selesai ni. Ya, tasawuf dibincang dah dalam tempat tindih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bila dia ambil, maknanya rantaian amalan yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itu dipanggil amalan tariqah. Itu dipanggil salik. Bila dia berjalan dengan panduan mursyid murabbi, ya, sampai peringkat ada futuhat pembukaan, maka dipanggil orang tu wasil ilallah, sampai ke Tuhan. Ya. Betul disebut dalam Hidayatul Azkiyah, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah wa syari'atun ka safinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun wala. Semuanya jalan yang utama yang diikut daripada Nabi SAW, dia ada syariah. Satu, dia ada tariqah. Dua, dan dia ada hakikah. Apa syariat? Anta'budallah, bahawa kamu sembah akan Allah. Aizahiratan perzahir. Bagaimana mandi ilmu fiqah. Yang tak dinamakan ahli tasawuf, melainkan dia masak fiqah, dia mantap. Jangan tak mandi fiqah, dia berselalu. Ya, kata Imam Ghazali. Yang kedua, dia ada tariqah. Ya, apa dia tarikat? Antak sudah ilahi anta maksudi wardaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau yang aku pasat. Kita pasat Tuhan yang ibadat tak ada lain. Itu dipanggil pasat dia. Antak sudah dipasat dia. Dia semata-mata Allah Ta'ala. Dan apa dia hakikat? Ialah antashhadahu, bahawa kamu syuhud dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Bila seorang masuk dalam makam yang musyahadah, batin hati dia menghadap betul ke Tuhan, itu dia panggil wasil ilallah. Waktu sampai ke Tuhan. Kalau kita baca kitab tasawuf, dia kata sampai mana, bukan jumpunya kita. Sampai usul ilallah, mana dia masuk dalam maqamul ihsan. Yang disyaratkan dalam hadis sahih, bila Jibril tanya Rasulullah SAW, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan apa itu ihsan. Rasulullah menyatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Hadis sahih. Bahawa kamu ibadat seolah-olah kamu lihat Allah. Ka'anna, seolah. Batal dilihat. Jangan kata dizikir 4 tahun mata kepala, itu kufur. Ya, dalam ayat 103 dari suratul
An'am atau mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kamu tak dapat melihat Allah Taala di dunia ni. Sebaliknya Tuhan yang melihat kita. Ya, ayat itu ditutup. Jangan ada orang mengaku dapat tengok Tuhan dengan mata kepala waktu jaga, itu habis kufur. Bertentangan dengan ayat. Ya. Adapun di akhirat Tuhan buka. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang ia memandang. Cara mana? Cara yang layak dengan dia. Tuhan tambah atara dia macam mana ikut Tuhan. Tapi jaga dia punya penglihatan tetap mukhalafah. Dia tak sama dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadis laisa kami syai', itu dasar kita. Ya. Jadi seolah-olah macam kita buat kerja, insya-Allah. Dapat apa? 3 4. Nah, masuk. Masuk dah. Dari kuliah ke masjid Semau insya. Itulah walhasil itu kan tuan-tuan. Dia sampai kepada usul, maknanya sampai kepada makam ihsan. Jadi dua situ. Dalam makam ihsan dipecahkan oleh ulama adalah kamu seolah melihat itu dipanggil makam muraqabah. Ya, makam musyahadah. Kalau tak boleh, fa inna takun yara fa innahu yara. Kamu rasa yang kamu sentiasa dilihat pandang oleh Allah Taala. Maka ini dipanggil makam muraqabah. Masuk dalam dua makam ini dipanggil orang itu dipanggil minal wasilin, orang yang sampai ke hadirat Tuhan. Sampai mana rohani dia sentiasa dengan Allah Taala. InsyaAllah akan dibahas nanti ya, insyaAllah. Kemudian dikatakan se-nya telah adalah menjangan sedikit dengan katanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Fa inna khaira kulluhu bi yadi wa anta. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud. Jazil qulubana 'an an-nazar wa sukuni ilaiha hatta yankashifa lana anwarun min rahmatika.